sekalian, sebelum saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, kita sedia maklum, Malaysia ialah sebuah negara yang sedang membangun dan seakan menjadi lumrah. Apabila semakin maju sesebuah negara, maka semakin berleluasa jenayah yang berlaku, termasuk jenayah kola putih. Senario itu tidak terkecuali bagi Malaysia di mana menerusi siaran akhbar yang diterbitkan Akhbar Berita Harian bertarikh 30 Januari 2020, sebanyak 25,000 kertas siasatan membabitkan jenayah komersial dibuka di seluruh negara, membabitkan nilai kerugian berjumlah 6.2 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Disember 2019. Dan seramai 15,000 individu yang terlibat telah ditahan. Statistik ini telah diberikan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Hamzah. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Tetamu jemputan kita pada hari ini merupakan penolong kanan Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Jenayah Malaysia SPRM, iaitu Tuan Samsul bin Salib. Beliau yang juga merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik SPRM dan telah berkhidmat selama lebih kurang 16 tahun. Beliau juga merupakan pensyarah sambilan di Universiti Pertahanan Malaysia UPM. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Tuan. Okay. Kita bersama tetamu jemputan kita yang kedua pula, yang tidak asing lagi. Beliau merupakan pengurus PACE Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Muhammad Heri bin Muhammad Nasir. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, semoga sentiasa di dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi menghadirkan diri ke program ini, terutamanya kepada yang berbahagia Tuan Samsul bin Salib dan Dr. Muhammad Heri bin Muhammad Nasir kerana sudi meluangkan masa menyampaikan ilmu di majlis ini. Ucapan terima kasih juga kepada peserta seminar yang hadir untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Bab kata pujangga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati Allah, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Hardi bin Anwar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Sama-sama. Bersama-sama kita bagi yang muslimin membacakan berkitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala nikmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis ini, bual bicara memerangi rasuah, white collar crime. Kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami,
supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini limpahan rahmat. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebaikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan segala keburukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Hafdi bin Anwar di atas bacaan doa itu tadi. Amin. Terusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Fadli bin Alwi, pengerusi jawatan kuasa program untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Salam. Terima kasih Tuan Moderator. Hadirin sekalian, bersyukur kepada Ilahi kerana memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama menimba ilmu dan menjayakan ceramah White Collar pada hari ini bersama panel yang amat berpengetahuan dan berpengalaman di dalam bidang ini, iaitu Tuan Samsul Salib. Hadirin yang saya hormati sekalian, besarlah harapan kami agar program yang dirancang ini akan mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya budaya integriti yang tinggi di dalam masyarakat. Saya mewakili pihak penganjur berharap agar majlis pada kali ini akan dapat memberi manfaat kepada semua tetamu yang hadir. Semoga majlis ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada kita dan matlamat program kali ini dapat dicapai. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Sesungguhnya majlis ini tidak akan dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada mereka yang sudi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Encik Muhammad Fadli bin Alwi di atas ucapan tersebut. Terusnya, tanpa melengahkan masa lagi, majlis ingin mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Heri bin Muhammad Nasir, pengurus Space Universiti Utara Malaysia UUM, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang Tuan Samsul bin Salib, penolong kanan Putrajaya PKPJ, bahagian Komunikasi Strategik SPRM. Kami sangat berbesar hatilah kami mewakili, saya mewakili PACE dan juga rakan-rakan pelajar kita di sini kerana Tuan Samsul sudi bersama dengan kami untuk tajuk hari inilah rasuah white collar crime. Okey, inilah tujuan kami di PACE pun kerana matlamat kami di PACE ni adalah untuk menyediakan satu pelan induk pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sebenarnya yang ini ialah lebih kurang kita memberi peluang kepada warga negara Malaysia, mereka yang pada dahulunya kita memberi peluang, lebih kurang peluang
untuk memperbaiki kualiti hidup melalui peningkatan pendidikan. Jadi oleh kerana pelajar-pelajar kita ini di PACE ini ialah pelajar-pelajar yang kita anggap sebagai dewasa. Mereka telah berkejaya, mereka telah berkeluarga. Jadi kami di PACE ini mengendalikan program ini melalui pendidikan jarak jauh yang kita adakan sebulan sekali sahaja. Untuk satu semester tu sebulan sekali selama 4 bulan sebelum kita menduduki peperiksaan pada bulan kelima. Jadi itulah serba sedikit kita ceritakan dulu kenapa PACE diwujudkan, kenapa pelajar-pelajar ini bersama dengan kita. Sebenarnya kita beruntung. Pelajar-pelajar ini bukanlah pelajar-pelajar yang sebenarnya masih fresh. Kita kan lebih fresh. Mereka ini sebenarnya telah berpengalaman, mereka ada pekerjaan, mereka telah dipanggil sebagai pembelajaran melalui kerjaya. Jadi kenapa PACE wujud ialah kerana kita ingin mewujudkan secara rasmi bahawa mereka ini sebenarnya layak juga memperolehi pendidikan tinggi yang kita idam-idamkan semua. Jadi sebenarnya saya pun hari ini saya juga sangat ternanti-nanti untuk mendengar ucapan Tuan Samsul. Jadi kita tak mau lamakan di sini. Terima kasih juga kepada pengarah projek Muhammad Fadli Alwi yang bersama-sama rakan-rakan mengembeling tenaga mengadakan program yang cantik sebegini. InsyaAllah kita akan boleh ulang-ulang nanti dalam FB Live kita. Okey, saya pun tidak mahu memanjangkan lagi saya punya ucapan hari ini kerana kita punya tumpuan utama hari ini ialah Tuan Samsul. Dia banyak perkongsian ni SPRM kan. Jadi kita ni semua telah berkejaya dan juga kejaya ni satu je yang kita pegang iaitu integriti. Mana dengan kita ada integriti maka kerja-kerja buat kita akan lebih tersusun dan kita akan lebih memahami bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita bertindak atas lunas undang-undang dan kita perlu sentiasa berjaga-jaga kerana peluang itu ada kan. Apabila kita berkejaya ni peluang-peluang untuk kita tersilap langkah itu ada. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan kita punya integriti dan bagaimana kita nak mengekalkan kita punya kerja buat ini selaras dengan peraturan yang telah digariskan. Okey, dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program hari ini, Rasuah White Collar Crime yang akan disampaikan oleh Tuan Samsul bin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk di atas ucapan itu tadi, Doktor. Ya. Seterusnya mempersilakan yang berbahagia Penolong Kanan Pesuruhjaya Suruhanjaya Rasuah Malaysia SPRM Tuan Samsul bin Salim untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis. Dengar semua? Dengar Tuan. Alhamdulillah. Alright, so terima kasih juga kepada ucapan daripada Yang Berusaha Doktor tadi dan tentunya pada pagi ini kita bersama-sama untuk berjumpa di pagi Sabtu yang indah ni. Nampaknya baru balik berbasikal. Hari ini kan Hari Sukan Negara, jadi sempat jugalah untuk mandi dan duduk ni. Cuma pakai uniform ni pun sebab atas permintaan ni lah kena pakai uniform lah kan. Katanya kita ni daripada SPRM nak bagi image yang sangat baik lah untuk anda semua. Jadi kita santai-santai pada pagi ini, kita tak nak stres-stres. Tajuk ni kalau diberi lecturenya pada sebelah petang, pada pukul 2 ataupun 3 petang, saya rasa dia agak melankolik sikit lah. Tajuk ni dia sebab kupasan dia sangat-sangat deep, especially kalau katalah audience kita ni adalah bukan pelajar-pelajar ataupun audience yang bukan daripada berlatar belakangkan perniagaan, perakaunan dan sebagainya. Jadi dia mungkin apa yang saya akan kongsikan ni nanti mungkin ada yang kata orang tu nak dapat tangkap tu mungkin sukar sikit, tak apa, saya cuba gunakan dalam bahasa yang sangat mudah lah. Alright. So seperti mana yang tuan-tuan perempuan dengarkan daripada MC tadi, tentunya latar belakang saya lebih kepada perakaunan dan juga pengauditan. Okay. Selepas saya tamat belajar di universiti,
saya terlibat ataupun bekerja dalam bidang berkenaan termasuk audit dan memulakan pekerjaan saya ataupun task saya di Badan Pencegah Rasuah pada masa itu dalam unit siasatan dan bersama dengan rakan-rakan pada masa itu kita baru nak develop sebenarnya forensic accounting punya apa kata orang itu mekanisme lah dalam siasatan. Sebab kalau kita tak mula pada masa itu pada tahun 2005-2006, saya yakin sekarang ini penggunaan forensic accounting secara meluas terutama sekali dalam SPRM sehingga diwujudkan satu bahagian iaitu bahagian analisa kewangan mungkin tidak akan tercapai sebab banyak sebenarnya yang SPRM dapat kenal pasti dari segi isu-isu fraud, penipuan, pemalsuan dokumen dan juga penyimpanan data yang tidak kata orang itu telus menyebabkan apabila adanya bahagian berkenaan untuk menjalankan tugas-tugas forensik accounting dan sebagainya ini dia dapat banyak membantu menjayakan kes-kes rasuah tentunya. Dan walaupun tajuk yang diberikan adalah jenayah bola putih tapi sebab saya bekerja dengan SPRM mungkin kebanyakan dari segi contoh-contoh tu saya akan relatekan dengan SPRM. Jadi kita sama-sama inilah apa kata orang itu dengarkan mungkin lebih kepada perkongsian pengalaman lah. Saya bukan nak berceramah pun. Mungkin adalah sedikit pengalaman saya semasa menjalankan tugas 16 tahun bekerja, sebelum itu bekerja dengan lembaga hasil dalam negeri. Jadi kita kongsikan dekat sini dan sebenarnya frankly speaking saya sangat-sangat berterima kasih kepada pihak UUM, kepada anda semua untuk sama-sama menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi pengalaman dan tentunya sekali lagi saya nak ucapkan syabas dan tahniah kerana menganjurkan program seperti ini yang saya kira sebagai pelajar yang walaupun sudah bekerja tetapi dalam konteks pelajar di situ penekanan aspek integriti, rasuah dan sebagainya sangat-sangat penting sebab ini peluang tak macam saya dahulu sebab saya sebelum ini semasa di universiti tak ada orang pun menceritakan ataupun pada masa itu tak ada pun modul-modul khusus untuk bercerita tentang integriti dan rasuah. Jadi bila kita masuk dalam industri, kita mula bekerja, dahsyatnya apabila saya dikendaki untuk terlibat sama dalam kancah rasuah tu sendiri. Saya mengaku saya pernah terlibat dengan rasuah, saya pernah membeli rasuah atas desakan kerja sebab saya pada masa itu bermula dengan kerjaya sebagai seorang eksekutif pemasaran. Jadi tekanan yang diberikan kepada saya untuk saya apa kata orang itu mencari klien baru atau mengekalkan klien-klien yang sedia ada menyebabkan saya terpaksa untuk berbuat demikian, apatah lagi kalau digalakkan oleh pihak majikan pada masa itu. Tetapi alhamdulillah dia tak lama, dalam setahun macam tu saya mula rasa ini kerja ini mungkin rasa kerja yang tidak berapa nak sesuai dengan jiwa sebab kita terlampau banyak buat benda-benda yang tidak pada saya tidak berapa elok, tidak berkat. Jadi alhamdulillah dapat kerja lain saya pun pergilah. Right? Okay. So kita pada hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan seperti yang tajuk adalah white collar crime. Okay, saya ni webback ni tak berapa mahir sangat ni tapi itulah terkial-kial juga kat sini ni. Okay, so ini tajuk dia berkaitan dengan white collar crime. Apa yang dikongsikan dekat sini sebenarnya ini merupakan salah satu slide yang kami sebagai pensyarah sambilan di UPM Universiti Putra Malaysia tadi, UMC bukan Universiti Pertahanan. Okay, Universiti Putra Malaysia ada juga subjek khusus integriti dan rasuah yang mula bertapak di UKM dan ada juga di College Universiti Islam Melaka, ada juga di 12 universiti di bawah UniKL dan saya sebagai salah seorang tenaga pengajar di UPM kita bawa salah satu modul ini white collar crime dan ini slide-nya yang saya ada juga tukar tambah untuk tujuan pada hari ini dan seperti mana yang dipaparkan sebenarnya white collar crime ini kalau ikutkan dari segi maksud dan juga cetusan kenapa dipanggil white collar crime ini adalah daripada seorang ahli sosiologi Amerika Syarikat iaitu
Edwin Sunderland, right? Edwin Sunderland dia mengatakan kat situ, a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. So maksudnya di sini jenayah sebenarnya, untuk jenayah Kuala Putih ni sebenarnya dilakukan oleh orang yang terhormat, berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Kat situ. Kalau katalah orang-orang biasa yang terlibat dengan jenayah ataupun jenayah konvensional seperti yang kita faham, terutama sekali mereka-mereka di peringkat bawahan tu selalunya dipanggil jenayah Kuala apa? Tak apa. Jenayah Kuala Biru. Biasanya kita didedahkan sama ada jenayah Kuala Biru dan juga jenayah Kuala Putih. Jadi untuk topik pada hari ini kita akan kupas sedikit macam mana jenayah Kuala Putih ini beroperasi dan kalau ikutkan sebenarnya dalam siasatan kes SPRM pun, dalam siasatan jenayah juga oleh pihak polis pun sebenarnya sama, di mana apabila sesebuah negara itu semakin maju, maka jenayah makin berleluasa. Apabila keadaan teknologi semakin canggih, maka ianya selari, manusia akan menggunakan teknologi selari dengan apa yang dia alami untuk dia langgar integriti dan dia akan gunakan teknologi yang maju itu untuk terlibat dengan jenayah termasuklah rasuah. Kalau kes-kes SPRM, selain daripada simpan, kita jumpa duit dekat tempat-tempat tertentu, masih lagi sebenarnya, okay, ada juga penjenayah yang rasuah ini apabila kita tahan duit bertukar tangan, okay, ada yang dimasukkan dalam akaun bank, itu tak ada masalah lah, mudah, okay, mudah untuk kita kenal pasti sebab kita ada kerjasama yang erat dengan institusi tertentu. Jadi kalau katalah SPRM nak menyiasat seseorang, jadi dengan asas aduan dekat situ kita akan mulakan siasatan dan tentunya kita akan dapat kerjasama daripada mana pihak untuk trace kalau katalah adanya pindahan wang daripada satu akaun ke satu akaun lain, kita boleh trace kat situ. Okey, itu sekarang ini memang berlaku, tetapi juga kaedah klasik seperti simpan duit dalam bantal, bawah bantal, dekat atas siling, di dapur rumah, di almari, itu masih lagi berlaku dan SPRM mengaku dalam 3-4 tahun lepas apabila kita menyiasat sebuah jabatan di Sabah, kita jumpa sehingga 52 juta tunai, okay? Maksudnya masih lagi orang simpan duit dekat rumah sebab mungkin dia tidak percaya dengan sistem perbankan, sebab bila masuk akaun bank dia tahu nyawa dia memang di hujung-hujung tanduk lah. Okay? Bila simpan duit dekat dalam akaun, institusi kewangan boleh membantu pihak-pihak tertentu untuk menyiasat kes. Jadi mungkin dengan kaedah menyimpan tunai di tempat lokasi-lokasi tertentu itu merupakan salah satu kata orang itu benda yang selamat sedikit. Selain daripada itu, kalau kita lihat apa yang berlaku canggihnya dunia sekarang dengan teknologi yang ada, penglibatan daripada pihak scammers ini. Okay? Nanti kita akan kupaskan sikit bagaimana scammers ini sebenarnya antara benda yang perlu dirisaukan, terutama sekali kepada para pelajar ataupun mereka ataupun awak semua yang sudah bekerja, tidak lari daripada untuk terlibat juga dengan scammer. Saya ni sendiri sebagai pegawai SPRM pernah juga ditelefon oleh seseorang yang mengatakan dia adalah pegawai SPRM. Kononnya dia nak minta saya buat sesuatu, dia kata saya sedang disiasat oleh pihak SPRM, jadi perlu buat sesuatu, sedangkan saya tahu modus operandi itu memang tidak berlaku sebab saya tahu struktur kerja SPRM macam mana. Jadi kita main-mainkan je lah orang macam tu. Tetapi ingat, kadang-kadang kalau kita nak main-mainkan mereka pun, kita sampai satu tahap, kita sampai melayan mereka dalam tempoh beberapa lama lah. Okay? Nasihat saya, kalau agak-agak awak tahu itu scammer, awak boleh download apps Truecaller tu, dah tahu itu memang scammer. Daripada awal tu tak payah layan, senang. Okay? Kalau tidak, bila awak layan, takut lama-lama awak pun mungkin sedap sangat melayan, akhirnya mungkin awak pun terjebak. Yang paling penting habis masa macam tu aja. Itu yang kita tak nak. Right? Saya dah pernah alami.
Dia juga sekarang ni isu-isu rasuah juga, jenayah semakin kompleks di mana rasuah kadang-kadang menggunakan sistem e-wallet pun ada juga, walaupun senang sangat untuk pihak SPRM menyiasat yang e-wallet tu, tetapi tetap juga mereka menggunakan kaedah-kaedah terkini, chip judi yang kalau main dekat Genting Highland tu, Zaril biasa main judi kat Genting Highland? Tak biasa tuan, tak biasa. Tak biasa. Memang tak pernah lah Zaril kan. Tak- Memang tak kita pernah- orang tak Islam pernah memang tuan, tak tak pernah masuk, tuan. tak boleh masuk lah. Alright. Okay, saja soalan-soalan mengacau kat situ lah kan. Ada yang sekarang ini rasuah juga menggunakan chip yang kita saya pun tak pernah nampak bentuk tu, tapi itu yang dikongsikan oleh pengurusan tertinggi SPRM apabila dia berkongsi dengan orang ramai ataupun dengan pihak media. Saya pick up benda tu, saya kongsikan dengan awak semua. Bermaksud ia selari dengan apa yang berlaku ataupun apa yang telah teknologi yang ada sekarang ni lah. Alright? Okay. Maaf tuan, dia sama Ya. macam Bitcoin ke? Cryptocurrency tu? Bitcoin lain. Bitcoin kebanyakannya Bitcoin dia lain. memang online lah. Tetapi chip judi ni selalunya kalau awak tengok drama-drama ataupun filem-filem tertentu, dia ada duit koin yang warna-warni tu. Setiap warna tu ada nilai dia tersendiri. Sebab kalau katalah sebenarnya kalau saya difahamkan, kalau anda main dekat Macau sebagai contoh, bila nak pulang ke Malaysia bawa balik chip tu, anda sebenarnya boleh tukarkan dekat Genting untuk dapatkan tunai. Jadi dia dapat negara lain pun kita boleh tukar? Saya difahamkan koin tu adalah koin standard yang boleh diguna pakai di pusat-pusat kasino terkenal dunia lah. Saya difahamkan macam tu lah. Alright? Okay. So jadi orang lebih prefer untuk bawa benda tu berbanding bawa cash. Itu difahamkan lah senario yang sekarang ni berlaku. Alright, okay. So apabila kita cerita berkaitan dengan white collar crime ini, tentunya termasuklah rasuah. Pengalaman saya lah, masa mula-mula saya bertugas di Kuching, Sarawak, semasa terlibat dengan siasatan, kita sebagai seorang yang baru masuk dan kemudian kita ditugaskan untuk menangkap ataupun menahan orang yang terlibat dengan rasuah, kita ada sedikit gementar, kita tak tahu reaksi dia macam mana. Reaksi orang-orang tertentu tu macam mana. Saya rasa kat sini ramai, ada yang polis dan sebagainya. Saya rasa mungkin mempunyai perasaan yang sama. Apabila kita nak menangkap seseorang, kita tak tahu expectation orang tu, mungkin ada taekwondo ke macam mana kan. Jadi kita ni yang silat pun sendu, tangan kita pun tak berapa nyatu kan. Kalau bila orang berlawan dengan kita reda je kan. Okey. Jadi kita permulaannya tu agak mendebarkan. Tetapi bila saya ada pengalaman pertama, kedua, rupa-rupanya bila kita sebut je, kami daripada BPR, daripada SPRM, tolong bagi kerjasama, kita tunjukkan kad je, orang tu memang terus dia down, dia macam tak bertindak pun, dia diam je. Jaranglah sebenarnya ada aksi lari, kejar mengejar dan sebagainya macam polis. Jadi saya faham apabila jenayah Kuala Putih ini, apabila mereka terlibat dengan jenayah seperti ini, tentunya mereka tidak melibatkan kekerasan, tentunya dia lebih kepada bermotifkan wang untuk diri sendiri dan dilakukan oleh golongan-golongan profesional itulah, sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta. Dan elemen penting yang kita perlu lihat dekat sini adalah niat dia untuk melakukan kesalahan itu, kemudian sampailah dia ada penglibatan dari segi penipuan, kemudian sembunyikan apa yang sepatutnya dan sebagainya. Dan paling penting sebenarnya, jenayah Kuala Putih ini, dia keseluruhannya akan banyak kes melibatkan prestasi kewangan organisasi itu terjejas. Right? Macam contohlah pengalaman saya apabila kita buat audit, kita nampak sebenarnya accountant itu, kita boleh pertikaikan sebenarnya, kita boleh mempersoalkan etika seseorang accountant tu. Tak semua accountant, tapi ada segelintir yang boleh dibeli untuk dia manipulasi angka dalam laporan keuangan tu. Macam contoh mungkin syarikat gergasi guna kuasa monopoli untuk kaut untung melalui rasuah ketika nak dapatkan projek kerajaan
Macam contoh beberapa dalam tahun ini juga sebenarnya SPRM berjaya menyiasat kes membabitkan kartel projek di mana sebuah syarikat besar yang ada lebih kurang dalam 150 syarikat-syarikat kecil yang merebut kontrak-kontrak di agensi kerajaan. Awak bayangkan kalau katalah 5 syarikat yang masuk ke situ, 5 tu adalah daripada anak syarikat yang sama. Jadi salah seorang mungkin akan dapat dan dia keseluruhannya siapa ketua ataupun ibu syarikat tu yang akan dapat job tu walaupun dia menggunakan anak-anak syarikat yang diwujudkan. Dekat situ. Sebenarnya kes ini memang berlakulah. Kes ini memang berlaku dan SPRM berjaya untuk membuat siasatan ke atas mereka. Kes sedang dalam proses untuk disiasat dan ada juga perkembangan-perkembangan positif yang kita nampak yang boleh membantu kepada kejayaan terhadap kes berkenaan. Right? So kalau kita lihat dari segi white collar crime ini sendiri sebenarnya banyak terma-terma yang boleh dikaitkan. Tentunya tadi kita dah cerita banyak berkaitan dengan rasuah. Itu salah satu sebenarnya jenayah kola putih yang cabang yang saya alami, saya hadapi dan saya boleh kongsikan sebab saya terlibat. Dan ada juga yang berkaitan dengan fraud. Fraud ni pun sama. Fraud ni kalau biasanya adalah penipuan dalam keuangan tu sendiri. Kalau awak yang mungkin bukan keuangan mungkin tak dapat tangkap, tapi ini lebih antara fraud-fraud yang boleh kebanyakannya merujuk kepada manipulasi data, melibatkan institusi keuangan dan sebagainya. Dan kemudian kita juga ada penipuan perakaunan yang ini lagi sangat deep, penglibatan dari segi accountant, kemudian adanya kerjasama daripada pihak juru audit dan kemudian juru audit tu pula mungkin menggunakan khidmat firma cukai yang sama, jadi akhirnya dapat elak cukai dan kerajaan hilang dari segi hasil untuk dimasukkan dalam hasil kerajaan. Kemudian penyelewengan tentunya, skim Ponzi, mungkin awak pernah dengar dan ada juga yang tak pernah dengar. Skim Ponzi ni kalau di Amerika memang sangat meluas, tetapi kalau di Malaysia skimnya ni telah ditambah baik mengikut acuan Malaysia. Mungkin awak pernah dengar skim Pak Mantelo, dia lebih kurang skim Ponzi kat situ, iaitu dia mengutip deposit untuk diberikan kepada upliner kita, dan orang-orang bawah ni akan terus mencari pelabur-pelabur baru dan pelabur-pelabur ini, duit yang pelabur-pelabur baru ini diberikan keundangan kepada orang atas sampailah satu tahap dah tak ada pelabur lain, yang baru masuk itulah yang akan menjadi mangsa dan akhirnya tertipu. Dan kemudian antara yang mencuri perhatian juga adalah jenayah cyber. Jenayah cyber ni. Right? So kalau jenayah cyber ni, kalau awak nak dapatkan maklumat lanjut, kalau ada sesi lain, mungkin semester lain, mungkin boleh bekerjasama dengan pihak polis juga fokus kepada jenayah cyber ni. Mungkin dari segi Macau scamnya, dari segi love scamnya, dari segi juga mule account dia ataupun account keldai dan macam-macam. Pengisian daripada mereka memang sangat-sangat menarik lah. Saya pernah dengar pengisian daripada mereka dan saya rasa mungkin saya boleh bercerita tapi tak deep. Sebab kita tak ada statistik tertentu, tapi kalau daripada pihak polis tu mungkin mereka lebih banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan. Right. Selain daripada itu, jenayah-jenayah ini juga, selain daripada yang 6 ini tadi, ada juga isu berkaitan dengan kecurian identiti. Kalau awak perasan dalam seminggu 2 ni ada isu membabitkan identiti di dalam sistem di Jabatan Pendaftaran Negara dan lembaga hasil dalam negara, difahamkan telah diguna pakai oleh pihak tertentu. Kat situ ada juga kecurangan identiti. Sama juga apabila pada tahun lepas SPRM pernah ataupun telah menyiasat kes besar-besaran membabitkan pegawai-pegawai telekomunikasi daripada syarikat-syarikat pembekal telekomunikasi popular negara, di mana bila kita membuat siasatan, rupa-rupanya pegawai-pegawai ini dia telah menerima sejumlah wang, kemudian data-data
pemanggil ataupun pelanggan telefon mereka dia berikan kepada sindiket berkenaan dan sindiket tu gunakan data tu untuk tujuan tertentu. Antaranya menghantar SMS kepada kita yang kadang-kadang kita tak tahu apa, tiba-tiba kita terima SMS. SMS tu mungkin ceritalah kalau nak ni tekan A, B dan sebagainya, tapi kita pun terfikir macam mana dia boleh dapat nombor saya. Rupa-rupanya itulah sindiket-sindiket yang memberikan nombor telefon itu kepada sindiket berkenaan. Dan perlu ingat setiap SMS yang kita terima rupa-rupanya kalau kita cek dekat dalam bil sudah pun berbayar secara automatik. Dekat situ. Betul. Alright, ada juga yang kita siasat pada tahun lepas, hujung tahun lepas, apabila adanya unsur-unsur simpanan duit dalam bentuk top up telefon dalam akaun mangsa yang mereka pun tidak sedar yang sebenarnya nombor handphone mereka tu ada jumlah top up yang sangat banyak. Cuma Malaysia ni bagusnya dia hadkan top up tidak boleh lebih 20,000. Okay. Jadi siasatan SPRM menjurus kepada itu dan kebanyakan ada seorang pelajar tu yang memang dia belajar umur 17 tahun difahamkan apabila dibuat semakan dalam akaun handphone dia, top up dia tu ada lebih kurang dalam RM20,000. Okay. Ada sindiket yang menggunakan akaun itu yang kemudian akan dibantu oleh pegawai dari syarikat telekomunikasi untuk mengeluarkan duit itu mungkin dalam bentuk tunai. Okay. Itu adalah sindikatnya di situ. Alright, so kenapa kita panggil dia sebagai white collar crime? Okay. Tentunya kalau kita faham dari sudut biasa, sebab mereka ni yang bertugas ni selalunya adalah mereka-mereka yang bekerja di pejabat. Bila kerja di pejabat profesional, pakaiannya selalunya kita tahu berbaju putih, kemeja putih, collarnya putih, pakai coat, bertali leher dan sebagainya. Okay, itu sebenarnya kalau ikutkan kenapa ianya dipanggil sebagai white collar crime lah. Sebab tu ada satu lagi yang kita panggil blue collar crime, jenayah collar biru. Itu lebih kepada layman, ini lebih kepada profesional. Okay. Dan kalau kita lihat jenayah ini apabila melibatkan seseorang yang berkepentingan dalam syarikat, tentunya dia melibatkan mungkin ketua jabatan ataupun orang yang ada kuasa dekat situ, berpakat dengan pegawai-pegawai yang dia boleh percaya, dia kau tim, okay? Kau tolong aku tolong kau kat situ, okay? Dan kemudian mereka juga mungkin berpakat dengan pihak ketiga, orang luar. Dan punca kenapa benda ini berlaku tentulah tidak lain dan tidak bukan kerana duit, tamak dan terpaksa menggunakan konsep berkenaan untuk hidup mewah. Right? Itu yang saya kira antara hala tuju mereka lah. Kalau terlibat dengan rasuah tentunya memang itu pun salah satu kuncinya. Tetapi kadang-kadang terlibat dengan jenayah collar biru ni juga ataupun collar putih ni juga hanya disebabkan oleh inginkan kemewahan, jadi terpaksa buat sesuatu against tugas rasmi untuk mendapatkan keuntungan, dan tentunya puncanya adalah ingin hidup mewah dan juga tamak, right? Dan kalau kita lihat kalau kita lihat ramai kalau kita tengok penjawat awam ni kadang-kadang ada yang mengamalkan gaya hidup mewah, pakai kereta mewah, rumah besar, pergi melancong sana sini. Jadi kita pun tertanya, betul tu dari mana Zalil, sumber pendapatan tu? Dia macam ni Zalil, kadang-kadang saya bukanlah nak menidakkan, tetapi ada setengah-setengah ni yang dia tidak sensitif dengan kehidupan peribadi dia. Okay? Mungkin gaji dia 3-4 ribu, tetapi apa yang dia tonjolkan kepada masyarakat menyebabkan orang rasa macam kenapa dia gaji 3,000 boleh kereta mewah macam ni. Kadang-kadang dia menjeruh diri sendiri. Apabila kau show off, awak show off hidup awak, kehidupan awak dan sebagainya, dia secara tidak langsung membuka mata untuk musuh-musuh ni. Ya, kadang-kadang jarak diri tuan. Betul. Kadang-kadang kita kerja di satu-satu tempat, kita sebenarnya kena tahu yang tak semua orang suka kita. Kalau macam saya kerja di SPRM,
Adika, Jamil ataupun Mazri, dia mungkin tak suka saya. Jadi dia cari peluang. Kalau saya tiba-tiba tukar aja kereta Mercedes, walaupun sebenarnya saya kaya, baru dapat harta pusaka, cuma saya tak beritahu kepada umum, cuma saya buat pengisytiharan harta dekat Hermes, kita tukar satu kereta Mercedes pun, okay? Mungkin orang-orang ni akan, wah, pegawai SPRM guna Mercedes, sila siasat, adakah buat pengisytiharan harta dan sebagainya, okay? Tapi kalau saya memang tahu itu adalah duit genuine yang saya dapat, saya buat pengisytiharan, tak ada masalah. Bila ada siasatan, kita tunjukkan dokumen. Nah, 15 juta sebenarnya arwah aku punya harta, sebab tu aku mampu. Jadi orang yang mensiasat kita akan terdiam lah, oh betul lah, ada. Tapi orang-orang yang selalunya yang show off ni, sumbernya pun tidak boleh sumber kewangannya pun meragukan, kemudian dia tidak buat pengisytiharan harta, lepas tu kemudian sorok-sorok dan sebagainya, itu yang menyebabkan apabila disiasat, dia tidak boleh kemukakan bukti dan akhirnya kalau tidak boleh dibuktikan atas kesalahan rasuah pun, sebagai penjawat awam sendiri dia telah gagal untuk pertamanya mengisytiharkan harta. Tata tertib dan tentunya akan ada dekat situ. Okay? Alright. So, apa yang berlaku sekarang ini adalah pegawai-pegawai yang terlibat dalam penguatkuasaan khususnya, dia dah tak boleh nak menyiasat dalam keadaan yang selesa. Macam contoh, okey, kita menyiasat satu kes, minta account bank, okey, naik account bank, oh dalam tu ada 5,000, okey, kita tak boleh sampai ke tahap macam tu. Dia perlu ada kata 2 ataupun kata 3 untuk kita fikir, betul ke 5,000? Okey, mungkin ada account lain, dia kena kreatif sampai ke tahap macam tu. Sebab itulah saya rasa sesebuah jabatan itu termasuk SPRM adanya menggunakan kaedah forensik perakaunan dekat situ, sebab kita nak tengok kalau bahagian analisa kewangan di SPRM ni, kalau saya di LSDN dulu kita panggil dokumen tu capital statement, maksudnya kita akan membuat kajian dari segi berapa pendapatan dia, kemudian kita akan kaji berapa perbelanjaan dia, adakah perbelanjaan dia itu melebihi daripada pendapatan, dan kalau dia tidak boleh nak tunjukkan pendapatan dia tu boleh cover perbelanjaan yang ada, mesti ada suspicious something yang kita perlu tahu kat situ. Dia mungkin dapat apa-apa ataupun pendapatan yang tidak istihar ke dan sebagainya. Itu yang kita boleh lihatlah bagaimana sesuatu analisa keuangan itu ataupun money trail itu boleh membantu ke atas siasatan kes-kes, bukan saja rasuah, yang terlibat dengan jenayah Kuala Putih ni juga merupakan salah satu kata orang tu bagaimana apa yang kita boleh siasat dan sebagainya. Alright? Okey, pada seterusnya kita akan tengok macam mana bezanya jenayah Kuala Biru dan jenayah Kuala Putih. Tadi pun saya sebenarnya dah beberapa kali cerita bagaimana perbezaannya, apa yang berlaku, tetapi kalau kita lihat jenayah Kuala Biru ni bukan kita nak ada diskriminasi dari segi kola dekat situ, tetapi ini adalah apa yang telah dipanggil ataupun dinamakan kepada jenayah-jenayah seperti ini. Tetapi jenayah Kuala Biru ni biasanya dilibatkan oleh mereka-mereka yang berada di peringkat bawahan lah, melibatkan kecederaan, kerosakan harta benda dan sebagainya. Kemudian antara kerja-kerja yang mungkin terlibat adalah seperti jenayah sehingga membunuh, serangan, mungkin dadah, kemudian adanya rompakan, kecurian dan sebagainya. Itu lebih kepada blue collar crime lah. Tetapi untuk yang white collar crime ini, dia tak ada benda-benda macam tu. Jarang kita dengar. Selalunya mereka ni adalah berada seperti mana saya cakap, adalah daripada mereka yang bergolongan profesional dan juga mereka yang terlibat dalam tugas-tugas di pejabat dan mahir dalam satu bidang untuk memanipulasikan sesuatu perkara supaya tidak dapat dikesan. Itu antara beza. Menurut Tuan lah, menurut pandangan Tuan, antara jenayah Kuala Biru dan Kuala Putih, yang mana satu yang lagi membinasakan? Maksudnya yang membawa impak yang lebih teruk lah.
Dia kalau jenayah kola putih ni, saya rasa kalau pendapat saya, awak tanya saya Zaril, saya Ya. lebih kepada white collar crime. Sebab white collar crime ini, satu dia ambil rasuah ataupun terlibat dengan jenayah ini bukan saja untuk diri dia, tapi dia menafikan Betul hak tuan. orang lain. Betul tuan, Orang-orang yang betul tuan. sepatutnya dapat hak itu, katalah Betul. apa kata orang itu, kes rasuah lah kalau kita nak tengok kan. Katalah peruntukan untuk orang miskin contohnya yang berada di luar bandar. Peruntukan tu diambil, diguna pakai untuk kepentingan diri sendiri, kesannya kepada pihak ketiga mereka yang tidak bersalah. Kalau katalah buat sekolah sebagai contoh, tapi disebabkan dia nak untung lebih, dia telah mengurangkan spesifikasi untuk bina sekolah, mungkin menyebabkan runtuh dan kesannya nanti kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang nak bersekolah dekat situ. Okay? Betul tuan. Berbanding saya kira blue collar crime ni lebih kepada individu. Kalau dia ditangkap disebabkan membunuh ataupun merompak, dia lebih kesan dia kepada diri dia, mungkin keluarga dia disebabkan dia dimasukkan dalam penjara. Dia lebih kepada itulah. Okay? Itu saya rasa sebagai white collar crime ini dia lebih meluas dan kesan dia sangat-sangat besar lah, terutama sekali sebab melibatkan wang yang banyak dan tentunya dalam konteks Islam sendiri keberkatan itu sangat-sangat penting lah. Alright, keberkatan dalam hidup untuk dapatkan duit. Alright. Okey, setakat ini macam mana? Okey tak ada siapa-siapa yang nak bertanya? Saya mungkin sekali lalu lah, takut saya ni seorang-seorang bercakap tiba-tiba tinggal seorang je, yang lain-lain tak ada. Tinggal saya dengan Zaril je saya nampak kat sini. Kan? Tuan, kita ada soalan daripada pendengar di Facebook. Daripada Fin Rozali. Okey, jadi beliau berkata rasuah ni masih berleluasa dalam jabatan kerajaan khususnya. Tapi seandainya laporan dibuat, adakah selamat bagi pengadu tu? Okey. Dia macam ni lah, SPRM ini kadang-kadang kita tak boleh nak bukan saya nak cakap tak menjanjikan, tetapi anda sebenarnya kalau apa yang kita kongsikan kepada umum pun, kepada mereka-mereka yang ingin melaporkan rasuah, jangan takut sebab anda dilindungi. Itu perkataan yang kita selalu highlightkan dalam sesi ceramah ataupun apabila seseorang nak bertanya kepada SPRM. Alright. Terutama sekali kalau anda ada kenalan pegawai SPRM, awak boleh yakin dengan dia untuk berkongsi tentang apa yang anda nak bagi maklumat tu. Selain daripada itu, anda juga boleh pergi ke pejabat SPRM sendiri ataupun mungkin awak boleh membuat aduan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita ada portal aduan rasmi di portal kita, kemudian kita ada Make Mobile dan sebagainya. Kita akan sentiasa mewawarkan kat situ sebab kita akan selalu juga mewawarkan tentang adanya Akta Perlindungan Pemberi Maklumat di situ yang saya kira orang yang nak memberi maklumat atau tu memang kena yakin dan tahu yang dia tu dilindungi. Cuma ada satu senario yang apabila pihak-pihak tertentu ni datang memberi maklumat kepada SPRM, kebiasaannya ada pihak-pihak tertentu yang lepas bagi maklumat, dia sendiri membuka risiko untuk diketahui oleh orang ramai yang dialah yang memberi maklumat. Maksud saya, kalau dia ada kaitan dengan politik ataupun nak dapatkan glamour dan sebagainya, nak datang pergi ke pejabat SPRM untuk memberi maklumat, datang bersama pihak wartawan. Lepas keluar daripada pejabat SPRM, jumpa wartawan. So bila dah jumpa wartawan, masuk TV, surat khabar, blog dan sebagainya, tiba-tiba datang kepada SPRM, saya bagi maklumat tapi saya diugut oleh pihak-pihak tertentu. Yang itu SPRM tak boleh nak bertanggungjawab sebab anda sendiri telah membuka diri anda kepada risiko untuk diketahui oleh umum. Salah satu senario lagi, mungkin contohnya awak seorang accountant yang tahu penglibatan pengarah yang terlibat dengan rasuah. So anda pun laporkan kepada SPRM. So SPRM tak akan mendedahkan maklumat dan juga pemberi maklumat, identiti pemberi maklumat yang datang ke pejabat SPRM. Tetapi jabatan berkenaan mungkin dapat membaca, tak ada orang lain yang boleh akses dokumen-dokumen berkenaan kecuali accountant. Jadi dia meletakkan syak kepada accountant itu
dan accountant merasakan oh tak selamat sebab bila aku buat benda ni sekarang ni aku dah kena freeze ataupun ditukarkan sebab dia kata aku yang bagi. Adakah SPRM pecahkan maklumat saya? Rupanya tidak, sebab kami memang ada satu standard kerja, dan sekiranya anda merasakan pegawai SPRM itu memberitahu kepada umum yang dia telah memberitahu identiti pemberi maklumat itu, awak sebenarnya boleh laporkan kepada pihak-pihak tertentu untuk SPRM sendiri mengambil tindakan ke atas pegawainya yang terlibat dengan pembocoran maklumat identiti berkenaan sebenarnya. Right? Dan pernah juga ada satu kes pertama kali pada tahun ini ataupun tahun lepas kalau tak silap saya, sebab kes terlampau banyak, di mana seorang pegawai ataupun pekerja di sebuah syarikat ataupun jabatan yang melaporkan maklumat kepada pihak SPRM, tetapi pengurusan tertinggi dia tahu dia yang melaporkan, pegawai itu telah dikenakan tindakan. SPRM dengan jayanya telah mendakwa majikan dia kerana telah membuat satu tindakan kepada pegawai berkenaan lah atas mungkin disebabkan faktor dia tahu orang tu memberi maklumat, jadi dia nak hapuskan budak tu. Okay? Kita pernah juga charge kes berkenaan. Alright, so kalau ikutkan sebenarnya tak tahulah kenapa ni tak jalan pula slide saya ni. Hang. Okay, alright. Okay, so kalau ikut keseluruhan purata lah, okay, seperti mana kajian yang berlaku di dunia ini sekitar 3.7 trilion sebenarnya dikatakan perniagaan rugi disebabkan isu fraud ini ataupun jenayah kola putih ini. Dan saya sebagai orang yang pernah terlibat dengan bidang akaun, audit dan sebagainya, kita mungkin ni lebih teknikal sedikit lah. Kalau mereka yang ada sedikit ilmu berkaitan dengan perakaunan, perniagaan, mungkin anda boleh faham. Okay? Macam mana apabila saya bekerja dengan lembaga hasil dalam negeri sebelum saya masuk ke BPR ini, kita dapat kesan ada individu ataupun syarikat yang cuba mengelak cukai, mengelak daripada membayar cukai dengan menggunakan dua kaedah. Yang pertamanya, dia merancang cukai itu, di mana merancang cukai ini dibolehkan. Okay? LSDN tak ada masalah dengan seseorang ataupun syarikat yang merancang cukai. Tetapi ada yang satu lagi, ini yang mengelak cukai ataupun melarikan cukai. Yang itu LSDN akan ambil tindakan, terutama sekali menjalankan audit dan juga penyiasatan yang lebih mendalam supaya ketulisan cukai itu dapat dikutip semula dan dimasukkan dalam hasil kerajaan. Okay? Ini sebagai contoh macam ada satu syarikat, dia apabila kita bertukar kerajaan, kita telah bertukar daripada sistem cukai di bawah custom tu, daripada GST ke SST. Di mana apabila adanya SST, cukai hanya dikenakan ke atas harga yang dikeluarkan oleh pihak kilang. Right? So, syarikat besar ni, bila dia buat perancangan cukai, dia telah tubuhkan anak-anak syarikat ni untuk buat modus operandi yang sama supaya kurang membayar cukai dekat situ. Okay, apa yang dia buat, macam contoh ada satu produk dikeluarkan oleh kilang A. Kilang A ini dia tahu SST ni adalah cukai ke atas harga keluaran kilang. Jadi kilang A ni dia nak dapatkan keuntungan lebih. Jadi dia bukalah beberapa anak syarikat B, C, D, E dan sebagainya. So A tu tadi dia akan jual produk dia kepada B, C, D tu. So katalah B dengan amount 20,000. So B pula nanti dia nak jual di harga pasaran mungkin amountnya 50,000. Kat situ dah ada untung 30,000. Tetapi cukai dikenakan ke atas 20,000 tadi sebab based on harga kilang. Okay? Based on harga kilang. Bukan 50,000 atas harga jualan. Okay? Kat situ syarikat A telah mendapat keuntungan sebab subsidiary mereka mengenakan ataupun dikenakan cukai SST atas harga kos
penghilangan, iaitu 20,000 tu tadi, bukan 50,000. Dia pula boleh manipulasi akaun dia apabila B ni menjual 50,000, dikenakan pula 20,000, untung bersih itu dia boleh nampakkan rendah, menyebabkan dia sendiri buat sesuatu seperti menaikkan belanja dan sebagainya untuk dapatkan keuntungan keuntungan tanpa dicukai tinggi. Okay? Dekat situlah. Dan selain daripada itu, kalau pengalaman kerja-kerja akaun dan juga audit saya, banyak kes-kes membabitkan kaedah creative accounting ni. Okay? Creative accounting ni macam orang yang terlibat dengan perakaunan, dia tahu selok-belok untuk simpan kat mana tempat-tempat yang tidak boleh dikesan oleh pihak-pihak tertentu, terutama sekali juru audit, supaya nampak rendah dari segi keuntungan kasar dan bersihnya, supaya pembayaran cukai kepada pihak kerajaan itu rendah. Sebagai contoh, pernah kita buat satu siasatan belanja, dikatakan buat perbelanjaan untuk renovation pejabat. Okay? So masukkan dekat dalam perbelanjaan. So dekat dalam kita punya trial balance tu ataupun kita punya balance sheet tu, ditunjukkan dekat situ untung kasar, kemudian tolakkan dengan belanja, so dapatlah untung bersih kat situ. Sebab dia masukkan kos renovation pejabat dekat dalam akaun tu. Sebab bila renovation pejabat masuk dalam akaun syarikat, so tepat. Rupa-rupanya bila kita buat semakan, dia bukan renovation pejabat tapi lebih kepada renovation rumah pegarah, which is sebenarnya tidak boleh dimasukkan dalam perbelanjaan untuk dapat untung bersih. Okay? Tapi itu berlaku. Sama juga ada yang satu syarikat tu pernah saya pergi, kita buat audit, dia wujud invoice palsu ataupun wujud delivery order palsu. Okay, sebenarnya dia kata seolah-olah wujud pembelian. Sebab kalau anda faham tentang accounting, bila kita ada jualan, tolak dan campur stok awal dengan stok akhir, nanti kita akan dapat untung kasar dekat situ. Okay. Apa yang dia buat adalah dia wujudkan belian untuk nampakkan untung rendah. Tapi sebenarnya pembelian itu tidak wujud. Dan bila kita semak dekat dalam stok barang pun tidak masuk ke dalam stok berkenaan. Maaf tuan, minta masa sebentar. Jadi kita ada masalah teknikal sikit, jadi kita kalau tuan tak keberatan, kita rehat selama 5 minit. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Okey tuan. Alright. Terima kasih tuan.
Okey, dah. Dipersilakan moderator. Okey, selamat datang. Tuan, minta maaf di atas kesulitan tadi. Okey, Darren. Okey Tuan, bersambung dengan topik kita tadi Tuan. Kita ada satu lagi soalan daripada pengguna Facebook. Mhm. Okay, beliau menyatakan terdapat banyak skim Ponzi yang berlindung di bawah MLM atau multi level marketing. Mhm. So, apa pandangan Tuan berkenaan topik ini? Okey. Sebenarnya soalan ni bagus, okey. Tapi kalau ditujukan kepada pihak yang berkaitan, dia akan dapat jawapan yang tepat lah. Tapi pada pendapat saya, tak semua sebenarnya skim Ponzi itu yang berselindung di bawah MLM, dia mungkin boleh dikaitkan sebagai jenayah sebenarnya. Apa yang saya nak tekankan dalam slide dan perkongsian saya ni adalah skim Ponzi yang terang-terang mengumpulkan deposit, okay, dan kemudian akhirnya skim itu dibubarkan ataupun dipecahkan dia punya isunya apabila adanya unsur-unsur penipuan di mana pencarum-pencarum ataupun pelabur tidak mendapat pulangan seperti mana yang dijanjikan. Tapi kalau saya tengok macam multi level marketing yang saya tengok beroperasi macam biasalah, macam contoh katalah ada produk-produk tertentu yang kena cari orang bawah, kemudian orang tu beli produk dengan dia beli produk untuk diguna pakai sendiri, kemudian dicari orang bawah lagi, orang tu pun beli produk untuk guna pakai sendiri. Jadi saya rasa itu tak ada isu sebab dia membayar dan kemudian dapat produk. Sebab tu orang tak bising. Sebab tu benda tu boleh berjalan macam biasa. Tapi yang saya nak bawakan konsep skim Ponzi yang dalam slide ini adalah mereka-mereka yang mengutip deposit untuk tujuan keuntungan, dalam masa yang sama ada pihak-pihak tertentu yang dijanjikan pulangan daripada pelaburan itu tetapi tak dapat. Itu yang akhirnya pecah dan rasa tertipu, dilaporkan kepada pihak polis sebagai contoh, dan pihak polis ambil tindakan dan menyiasat kes berkenaan lebih kepada tipu tu tadi, CBT dan sebagainya. Okay? Tapi kalau yang MLM seperti yang awak tanyakan tu tadi, saya rasa kalau dia adanya unsur-unsur beli kemudian dapat produk, cuma produk tu sendiri kalau awak rasa tertipu dengan seperti mana yang dinyatakan, mungkin beli produk tu sebenarnya produk tu tak berkesan pun, itu sebenarnya boleh buat report polis. Tak berkualiti. Tak berkualiti dan sebagainya, itu yang macam contohlah kalau awak beli produk untuk memutihkan kulit, sekali pakai-pakai tak putih-putih dan sebagainya, awak rasa tertipu Makin hitam. sama ada betul. Mungkin kulit terbakar ke, kulit merah-merah ke, melepuh ke dan sebagainya, itu bukan saja awak boleh buat report polis, awak juga mungkin boleh menggunakan tribunal pengguna dan sebagainya, cari kat mana tempat-tempat yang boleh awak salurkan aduan itu untuk kita selesaikan masalah berkenaan. Alright? Okay. So kita pergi ke next slide lah sebab saya rasa macam tak rasa pula dah sejam lebih kita bersiaran kan. Okay. So untuk kes-kes besar yang selalunya kita akan highlight dalam topik ini, tentunya berkaitan dengan skandal Enron. Okay. Mungkin awak kurang arif tetapi mereka-mereka yang terlibat dalam perakaunan pernah dengar berkaitan dengan syarikat ini. Dia bankrupt kerana fraud dalam pelaporan kewangannya, merupakan satu kebankrapan yang terbesar dalam sejarah Amerika, alright, di mana ianya dicetuskan oleh COO-nya ataupun Chief Operating Officer-nya iaitu Jeffrey Skilling ni, di mana walaupun Enron ini rugi tetapi beliau nak nampakkan Enron tu cantik dari segi kedudukan keuangannya, maka dia manipulasi financial statement. Dia katanya menggunakan teknik mark to market accounting. Maksudnya kalau dia dapat kontrak-kontrak, pihak syarikat dapat kontrak-kontrak, walaupun duit tak masuk dalam akaun syarikat tetapi dia dah isytiharkan dalam balance sheet yang itu adalah keuntungan syarikat, menyebabkan para pelabur yakin yang syarikat tu kukuh, menyebabkan juga mungkin
dalam tempoh 3 tahun saham Enron itu naik mendadak hingga 1 unit dapat 90 US dollar. Masa tu Enron tu bernilai 60 bilion US dollar, sedangkan sebenarnya keuntungan syarikat adalah terlalu kecil berbanding nilai pasaran modal lah. Bermaksud dia telah manipulate data dengan memasukkan jumlah-jumlah yang kontrak ataupun tender yang dia dapat, dia masukkan untuk tunjukkan yang akaun cantik dan kata orang tu menggalakkan pelabur-pelabur untuk melabur. Right? Tapi penipuan dia tu terbongkar apabila ada satu pihak ataupun pihak tertentu ini telah rasa macam lain macam sikit dengan financial statementnya, dan akhirnya CEO-nya dan juga COO tu tadi dihadapkan ke mahkamah. CEO-nya tak ada masalah sebab dia tak sempat dipenjara, dia meninggal dunia sebab jantung, tetapi Jeffrey Skilling ini dipenjara selama 12 tahun dan Enron terpaksa ditutup, bankrupt dengan kehilangan 28,500 pekerjaan. Dan yang paling memberi kesan adalah syarikat ini. Syarikat ini yang memberi kesan dia adalah syarikat audit Arthur Andersen, yang pada masa itu kalau syarikat-syarikat perakaunan ataupun firma perakaunan, kita faham tentang ada Big Five. Arthur Andersen salah satunya, hanya kerana dia merupakan juru audit kepada syarikat Enron ini, dia telah ditarik balik lesennya, menyebabkan Arthur Andersen terjejas teruk dan tidak lagi menjadi firma yang terbesar di dunia. Okay. Sama juga dengan isu skandal Enron ni, banyak lagi isu yang kita cuba boleh kaitkan, macam Siemens, yang Siemens handphone tu, ataupun orang panggil handphone tu ejaan dia Siemens, tapi ejaan betulnya ataupun sebutan betulnya Siemens, di mana syarikat ini juga pun terlibat dalam jenayah kola putih apabila berhadapan dengan isu rasuah membabitkan pemberian kontrak, nak dapatkan kontrak, dia sanggup membiarkan pegawai-pegawainya untuk memberi rasuah di sekitar 20 buah negara, sehingga dapat dikesan yang Siemens ada membuat transaksi sebanyak 1.3 bilion euro untuk memenangi bidaan kontrak pada masa itu. Dan bila disiasat, akhirnya Siemens mengaku salah dan Siemens bersetuju untuk membayar penalti sebanyak 1.34 bilion US dollar kepada syarikat berkenaan lah. Dan SPRM mengambil semangat daripada itu, telah memperkenalkan liability corporate, peruntukan liability corporate pada 1 Jun 2020 menggunakan peruntukan tambahan di Seksyen 17 Kapital Besar A Akta SPRM, di mana selepas ini kepada mereka-mereka, terutama sekali syarikat-syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat dan Perkongsian, sekiranya pekerjanya memberi rasuah untuk dapatkan job kontrak tender tertentu, selain daripada pekerjanya dikenakan tindakan, syarikat juga boleh didenda. Itu yang kita ambil semangat daripada kes berkenaan Siemens tu, dan kita try apply di Malaysia lah. Right. Seterusnya, ini juga isu keruntuhan Bearing Banks. Macam mana bank ini merupakan bank yang tertua di dunia, dah 233 tahun beroperasi, tetapi akhirnya Bearing Banks terbaring, bankrupt, hanya kerana aktiviti fraud akibat spekulasi yang tidak sah oleh pengurusnya, Nick Lexon, menyebabkan Bearing Bank rugi 1.4 US bilion dan Lexon telah dipenjara selama 6,5 tahun. Pada masa itu Lexon baru saja berumur 25 tahun. Dia bertugas di Bearing Banks di Singapura, di mana dia telah membuat perdagangan spekulatif dengan menyebabkan Bearing Bank pada awalnya untung sebanyak 10% daripada amount biasa, dan dia dapat bonus. Dia gunakan kedudukan dia untuk menyembunyikan data-data kerugian Bearing Banks, nak menunjukkan yang baik supaya pelabur-pelabur yakin dengan dia, tetapi akhirnya kesilapan dia telah menyorokkan kerugian itu dalam satu akaun. Error akaun itu telah disiasat oleh pihak tertentu dan akhirnya
Bearing bank didapati dah tak mampu lagi untuk beroperasi apabila Nick ni, okay, dia telah membuat satu pelaburan di Nikkei, okay, saham Nikkei ataupun indeks Nikkei ini, dan pada masa itu tahun 1995 kebetulan ada gempa bumi yang besar di Kobe, Jepun menyebabkan saham jatuh merudum dan akhirnya bila dia meletakkan satu jumlah yang besar untuk membeli saham Nikkei ini, Bearing Bank rugi sebanyak 827 juta pound sterling dan kemudian ada bank lain cuba selamatkan tak mampu dan Nick akhirnya ditangkap dan dipenjarakan selama 6 tahun. Right? Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan skim Ponzi ni. Okey, skim Ponzi ni sebenarnya kalau ikutkan banyak sebenarnya mereka-mereka. Kalau saya Google dekat internet, ada lebih kurang dalam 10 orang yang dinamakan antara mereka-mereka yang terlibat hebat dalam penggunaan skim Ponzi ini untuk keuntungan peribadi dan akhirnya tertangkap kerana seperti yang saya cakap tadi, skim Ponzi yang lebih kepada menerima deposit daripada pelabur ataupun orang yang kononnya nak melabur untuk dapatkan keuntungan segera, tetapi akhirnya tewas ataupun mereka-mereka ini telah pun disiasat dan akhirnya dipenjarakan. Dan apa yang berlaku sebenarnya, seperti mana yang saya cakap tadi, skim Ponzi ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam mengumpulkan deposit daripada pelabur tetapi tidak dapat membayar balik jumlah berkenaan. Dan untuk kes ini, Madoff sendiri mengaku bersalah atas 11 pertuduhan dan dipenjara selama 150 tahun secara bukan dia 150 tahun masuk dalam penjara, tetapi lebih kepada mungkin ada 11 kesalahan tu, setiap satu kesalahan katalah dia kena 10 tahun sebagai contoh. Okey, jadi 10 tahun lah secara kolektifnya dia dipenjarakan selama itu. Dia campurkan untuk 11 kesalahan dan telah diarahkan balik membayar balik sebanyak 170 bilion dan akhirnya dia meninggal dunia dalam penjara lah dan bunuh diri dan sebagainya. Anak-anaknya pun sama menerima kesan. Dan ada juga kes-kes yang membabitkan seorang peguam yang menerima ataupun dia tarik ribuan pelabur untuk melabur dalam skim dia, tetapi dia gunakan duit tu untuk kemewahan dan kemewahan seperti mana yang tadi Zaril tanya, orang tu telah membuka pekong dia sendiri sedangkan dia sendiri tidak mampu, tapi dengan kemewahan yang dia ada menyebabkan orang tertanya daripada mana duit yang dia dapat. So rupa-rupanya pelabur-pelabur tu tahu yang sebenarnya itu adalah duit-duit mereka dan akhirnya antaranya Scott Reston ini telah dipenjarakan dan sebagainya. Okey, ada juga kes ini. Kes ini lebih kepada mirip kepada Malaysia. Mungkin mereka-mereka yang lama macam doktor mungkin pernah dengar pasal isu ni. Mungkin yang baru-baru tahun 1990 pada masa itu awak pun mungkin ada yang dah dilahirkan ataupun ada yang belum. Tapi kita ambil ni sebagai pengajaran lah macam mana sebenarnya kisah pencuri 1 sen ini dia sebenarnya mencuri 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan bank dia di bank Hock Hua Bank lah. Sebenarnya Hock Hua Bank ini adalah bank yang telah merge akhirnya menjadi Maybank sekarang. Okey, apa yang berlaku pada masa itu adalah dia dikatakan telah mengambil 1 sen daripada akaun pelanggan banknya setiap hari. Kalau Zaril katalah 1 sen dekat akaun bank awak dia ambil, awak perasan dan awak mungkin tak kisah pun 1 sen. Tak perasan tuan, tak perasan, tak kisah. Tak kisah sangat. Tetapi awak bayangkan kalau dekat dalam akaun katalah pelanggan di Hock Hua Bank itu katalah ada lebih kurang dalam 1 juta contohnya. Okey, apabila satu hari 1 sen, mungkin dia sehingga boleh mengutip sekitar berapa? 100,000 sehari. Macam tu. Jadi kalau satu hari dia buat dan banyak hari dia buat dan sampai bulan mungkin dia buat, akhirnya dia telah pun hidup sangat mewah. Okey,
dikatakan mewah, adalah kereta-kereta tertentu ni. Saya pun tak ingat kes ni sebab saya pun masa tu tak pernah border pun. Kita tengah belajar dekat sekolah, mana pernah fikir pasal orang-orang macam ni kan. Sebab kita pada masa tu lebih kepada main tenteng, mandi sungai dan sebagainya. Jadi kita tak pernah fikir. Tapi rupa-rupanya pada masa itu ada orang yang terlibat dalam aktiviti ini dan dia telah tersalah langkah apabila dia telah masuk ke rancangan di TV3 untuk berkongsi setiap keretanya, dan pada masa itu pula bekas pengurus dia, pengurus bank dia pada masa itu yang tengok rancangan tu, dia syak sesuatu. Kenapa orang yang bergaji $1,800 sebulan ni mampu pakai kereta mewah? Jadi Betul. Kalau dia tak mempamerkan kemewahan dia, saya rasa sampai sekarang. Mungkinlah. Tapi itulah apa yang berlaku. Akhirnya siasatan pun dibuat dan aktiviti penipuan berjumlah 4 juta pun telah dikesan dan dia didapati bersalah dan dipenjara selama 5 tahun. Saya rasa dia dah keluar pun, lama pun dah keluar, dan berdasarkan pembacaan saya, dia sekarang ini antara orang yang juga mahir dalam segi sistem, dan saya rasa dia membantu pihak-pihak tertentu dan dia juga bekerja dalam bidang yang sistem inilah, sebab dia seorang yang brilliant sebenarnya. Alright, seterusnya yang skim Pak Mantelo ni lah, dalam konteks Malaysia, dalam acuan Malaysia, di mana skim ini meledak pada satu masa dahulu, sekitar tahun 80-an, awak belum lahir lagi pada masa itu. Macam mana dia berlaku di Taiping Perak oleh Pak Mantelo ini, seorang bekas wartawan. Kemudian dia menggunakan wang pelabur untuk bayar dividen pelabur awal. Seperti yang saya cakap tadi lah. Kalau katalah saya dengan Zaril tubuhkan skim ini, kemudian saya cari 5 orang bawah saya, Zaril cari 5 orang bawah Zaril. So 5 orang ni katalah bayar seorang 5,000 sebagai contoh. So kita dapat 25,000. So kita pun dapatlah duit pelaburan awal kita yang kononnya 5,000 tu. So nanti 5 orang tu tadi cari lagi orang, 5 orang. So bila setiap 5,000 dapat, dia bagi ke orang atas dia. Cuma bila macam MLM lah tuan. Macam MLM, lebih kurang MLM. Tapi kesilapan dia adalah duit yang banyak itu dia tidak laburkan ke tempat-tempat tertentu. Dia lebih menggunakan, bergantung keuntungannya daripada pelabur-pelabur yang dekat bawah. Itu yang menyebabkan pelabur yang kat bawah sekali, yang dah tak ada pelabur lain nak melabur, itu yang akhirnya pecah sebab dia tidak dapat pulangan. Tapi saya rasa kalau dia mungkin menggunakan kutip deposit tu, kemudian dia buat pelaburan dekat bursa saham, dapat untung bagi kepada setiap tu, saya rasa mungkin masih lagi bertahan sebenarnya. Tapi apa yang berlaku adalah cara dia, kaedah dia macam tu menyebabkan mereka-mereka yang dekat bawah tu akhirnya membuat laporan dan sebagainya, dan Pak Mantelo akhirnya ditangkaplah. Dia ditangkap dan dipenjarakan dan sebagainya. Dan apa yang menarik perhatian adalah bagaimana 150,000 pelabur terkesan dengan menanggung rugi lebih 300 juta. Sebab tamak dengan nak dapatkan wang besar ataupun duran runtuh ni. Dia senang je lah untuk kita hidup kaya mewah. Saya rasa tak ada jalan lain daripada berusaha, sebab takkan kita akan dapat keuntungan tu macam tu saja, begitu mudah. Kan, seperti mana yang telah dipaparkan dalam kes Pak Mantelo ni lah. Dan akhirnya ramai yang tak puas hati pergi ke rumah, kecoh lah pada masa itu katanya, dan kemuncak kemarahan anak dia diculik dan diminta wang tebusan, dan Pak Mantelo didapati bersalah, dipenjara 2 tahun. Right? Ya tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ada satu soalan daripada pengguna Facebook ni yang saya rasa menarik lah untuk dikupas oleh tuan. Okey, dia bertanya bagaimana dengan pertukaran tempat kerja dan kenaikan pangkat, peperiksaan undang-undang dan sebagainya lah yang dibayar kepada pihak atasan. Jadi siapa yang bayar tu baru lulus. Tak ada tindakan ke untuk golongan-golongan macam ni? Ada apa-apa inisiatif ke yang kita boleh buat, aduan bagi golongan-golongan macam ni? Dia kalau macam tu Zaril, saya rasa dia dah mudah sangat untuk kita nampak kes ataupun maklumat berkenaan lebih kepada rasuah.
Kalau laporkan kepada pihak SPRM, saya rasa SPRM akan siasat kes tu. Okay? Walaupun berkenaan dengan pertukaran dan kenaikan pangkat, boleh lapor Okey, SPRM lah. katalah saya ni antara pegawai yang terlibat untuk pertukaran dan kenaikan pangkat. So bila ada orang membayar saya RM1,000 untuk tukarkan dia pergi ke Johor sebagai contoh, kat kampung dia, saya dapat RM1,000, kemudian saya tukarkan nama dia, saya terang-teranglah terima rasuah. Menggunakan kedudukan saya itu untuk buat sesuatu. Saya terang-teranglah buat rasuah. Kalau SPRM dapat maklumat tu, jabatan mana, siapa orangnya, memang saya rasa straight to the point case tu. Okay, berkaitan dengan ni lah. Itu memang sangat-sangat rasuah lah. Kalau boleh laporkan, kita boleh buatlah. Sebab kita tak boleh biar perkara ni, sebab kita tak nak orang yang tak sepatutnya, yang memang tak berdedikasi, orang yang malas, tapi sebab dia bayar sesuatu, tiba-tiba dia naik pangkat. Sedangkan orang yang bekerja macam apa, tak ingat balik, okay, sampai itu, tapi tak diiktiraf dan sebagainya. Itu Tak yang kita dihargai tuan, risaukan. tak dihargai. Itulah pengiktirafan tu sebenarnya penting. Right? Okay, kita teruskan. Ada juga yang kes-kes berkaitan dengan jenayah Kuala Putih ni melibatkan scam, okay, Makau scam dan sebagainya. Ini pun banyak disasarkan kepada mereka-mereka daripada golongan wanita yang lemah, yang minta maaf lah, mungkin ada wanita-wanita yang merasakan kesunyian bila ada pihak-pihak tertentu yang, kalau katalah Zaril ni, kalau awak WhatsApp ataupun awak berFacebook dengan seorang wanita, tak gunakan nama muka orang Korea pun orang dah nak, orang percayalah tu Zaril dan bercintalah dengan Zaril kan. Tapi kalau macam muka-muka macam Adika yang tak boleh pergi, dia letaklah muka Korea contohnya. Okay? Katalah minta letakkan muka Lee Min Ho ke dan kat situ. Jadi orang nak berkenalan tu, ya Allah, Adika ni kenapa lah handsome sangat macam Korea. Jadi dia pun sanggup. Kan Adika pun dia gunakan dia punya ayat dia tu untuk kononnya mak sakit lah, apalah, bagilah duit ni, dan akhirnya terpenjara ataupun terperangkap. Dan ada kes-kes yang melibatkan wanita dinamakan love scam, kemudian ada juga Makau scam, macamnya seseorang yang telah menggunakan menyamar sebagai pihak-pihak tertentu untuk memperdayakan. Yang ini banyak kes-kes melibatkan pesara dan juga warga emas, dan ada juga kes menyamar sebagai pegawai kuasa dan macam-macam lah. Jadi paling penting dekat sini, kalau boleh kita sangat perlu berwaspada dengan isu-isu duit yang melibatkan perbankan internet dan scam sini. Okay? Sebab seperti yang saya cakap, saya juga tidak lari daripada terima kadang-kadang dalam akaun ataupun email rasmi saya yang jabatan yang SPRM ni pun ada email-email luar yang kononnya daripada Afin Bank, daripada CIMB Bank, sedangkan saya tak ada akaun pun dekat tempat-tempat macam tu. Okay? Betul. Jadi kalau kita nak percaya, kita layan, kita terkena. Tapi seeloknya kalau awak rasa jangan buang masa, dah kita tak ada akaun dekat Afin Bank, tak payah layan, tak payah nak tekan, delete je, senang. Okay? Tak ada masalah. Kalau nak rajin, buat lapor polis. Okay? Dan sebenarnya banyak kes-kes. Kalau kita lihat banyak macam mana seorang pesara tentera, pesara kena RM1,000,000 dia ditipu kerana Makau scam, menyamar sebagai pegawai bank, kononnya kad kredit nak digunakan dan sebagainya. Dan akhirnya dia terpedaya dengan membuat pindahan wang RM1,000,000. Dalam masa yang sama, selepas bagi nombor tag ke apa dan sebagainya, duit tu hilang. Ya, saya pun pelik. Satu, pelik sebab macam mana boleh tertipu, dan yang kedua berkenaan hal ni tuan, saya sendiri persoalan daripada saya sendiri sebab kebanyakan scam-scam ni orang-orang golongan atasan yang kena, orang golongan profesional. Maksudnya adakah ini berpunca daripada mungkin ada faktor-faktor dia mengamalkan aktiviti yang tidak sah. Dia mengamalkan aktiviti yang tak sah. Okey, contoh sebab scam-scam ni saya tengok statistiknya orang yang golongan yang profesional yang banyak yang kena. So jadi mungkin mereka ni terancam mungkin sebab mereka sendiri ada membuat aktiviti-aktiviti yang tidak sah yang lain. Mungkin itu mungkin Zaril kan, tapi saya puji teknik convincing orang yang telefon tu.
macam mana dia cuba meyakinkan mangsa dia sampai orang tu boleh tertipu dan sanggup transferkan duit 1 juta. Dan yang paling penting yang saya tengah fikir sekarang ini adalah macam manalah seorang pesara tu duitnya sampai 1 juta. Banyak tu. Mungkin dia bersara dengan jawatan paling tinggi dalam kerajaan, Jusasi ke dan sebagainya, sebab tu duit pampasan dia banyak dan akhirnya macam itulah, duit yang banyak tu akhirnya dia kehilangan hanya disebabkan oleh scam-scam seperti ini. Right? Banyak juga kes banyak melibatkan pesara, sebab pesara ni saya faham arwah ayah saya pun dulu antara orang yang pernah ditipu tapi amount tak banyak lah, sebab dia tak buat apa-apa kat rumah. Dia apa kata orang tu, bila aktiviti dia bersama isteri, mungkin tengok TV, pergi ke masjid dan sebagainya, tiba-tiba bila ada orang datang ataupun orang telefon, dia pula suka melayan, dan bila dijanjikan benda-benda tertentu, dia pun Percaya. percaya, bayar, tapi amount tak banyak lah, dalam 2-3 ribu macam tu. Bila sampai masa dah kena tu, bila tu dia telefon, orang tu hilang, saya dah yakin lah memang dia kena tipu lah. Jadi kadang-kadang orang-orang dekat kampung ni yang pesara-pesara ataupun mereka-mereka dah tua ni adalah antara orang yang mungkin dia tidak didedahkan dengan perkara-perkara sedemikian, sehingga menyebabkan apabila ada panggilan-panggilan seperti ini, dia layan dan akhirnya dia terjebak sehingga menyebabkan kerugian ratusan ribu ringgit lah. Sayang sebenarnya. Okay? Dan kalau kita lihat kat sini, yang didedahkan 1,418,000, ya Allah, bukan sikit-sikit. Okay? Itu yang kesian dia tu. Okay? Warga emas pesara yang simpan duit untuk tujuan tertentu untuk masa depan tapi hilang begitu saja. Okay? Dan ada juga kes seperti yang saya nyatakan tadi adalah isu berkaitan dengan love scam inilah. Ada pesara jururawat, pesara lagi, okay? Mungkin sunyi, mungkin dia belum berkahwin ataupun minta maaf tiada suami, okay? Kemudian ada pula insan-insan terpilih yang menyamar dia, macam contoh kat sini Lucas Chai ni, okay? Berasal daripada UK, mungkin dia letak muka kat situ, muka Keanu Reeves ke dan sebagainya. Jadi wanita-wanita ni bila tengok dengan ayat yang padu kan, dia pun terpedaya. Rupa-rupanya mungkin Nigeria sebagai contoh, ya, tapi letak muka-muka macam handsome, okay? Dan akhirnya pendapatan dia selama 36 tahun hilang macam tu saja, menyebabkan kerugian yang sangat besar lah, 326,000. Okay? Banyak juga yang kes-kes lain lah, sebelum kita tengok banyak juga kes ni. Alright, seterusnya banyak juga isu membabitkan akaun kedal ataupun mule account. Saya rasa dekat semua bank pun sebenarnya sedang dalam proses membuat pemakluman supaya mereka-mereka ini tidak terpedaya untuk meminjamkan akaun bank kita ni kepada pihak luar untuk tujuan tertentu. Sebab kalau ikut dari segi poster-poster yang ditunjukkan dekat sini, walaupun awak tak tahu apa-apa, awak cuma pinjamkan akaun bank tu, tetapi disebabkan akaun bank awak diguna pakai untuk tujuan sindiket seperti ini, siasatan ke atas awak boleh dibuat dan mungkin awak boleh didapati bersalah kerana bersubahat. Okay? Sebab duit masuk dalam akaun awak. Okay? Kalau ikut daripada 1 Januari 2019 hingga 9 Oktober 2020, ada lebih kurang pihak polis mendedahkan lebih 80,000 akaun kedai telah diguna pakai oleh sindiket penipuan dalam talian ni. Maksudnya akaun kedai ni adalah akaun yang dibenarkan oleh pemilik dia, okay, tanpa ketahui tujuan sebenar penggunaan akaun tu. Macam contoh Zaril ada satu akaun yang tak pakai pun sebab gaji masuk akaun lain dan sebagainya. Tiba ada orang call. Dia kata, boleh tak pinjamkan akaun, nanti awak cuma bagi nombor kad ataupun awak mungkin uruskan pengeluaran dia, saya bayar 200 hingga 2,000 ringgit untuk setiap transaksi. Mungkin kita fikir, Zaril fikir, daripada akaun tu kosong macam tu, nak dapat duit senang, kita pinjamkan je lah, bukan apa sangat pun. Ya? Jadi awak guna duit tu. Dan akhirnya awak jadi mangsa akaun keldai. Okay? Maksudnya awak telah dikeldaikan, akaun tu telah dikeldaikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan
Sindiket ini sebenarnya mensasarkan kepada mereka-mereka yang macam contoh penagih dadah, suri rumah, pelajar yang nak dapatkan duit mudah dengan meminjamkan akaunnya, kemudian diarahkan untuk bagi kad ATM dan nombor PIN tu untuk memudahkan sindiket tu keluarkan duit. Okay? Jadi kita cuma atas nama je. Okay? Atas nama je kat situ. Dan pada tahun 2019 sebenarnya ada sekitar 18,130 akaun keldai telah disita dan dibekukan, dan yang paling penting 6,409 pemilik akaun keldai ini telah didakwa. Bayangkan awak tak tahu apa-apa, pinjamkan akaun, kad pun awak tak pegang, nombor PIN pun awak tak pegang dan sebagainya, tiba-tiba awak didakwa kerana akaun awak telah diguna pakai untuk tujuan inilah. Alright? Dan kalau siasatan kes banyak disiasat di bawah memiliki harta curi lah dekat situ. Seksyen 411 KK dan juga ada akta kesalahan kecil. Okay? Dan tentunya kalau kita nak memesan, memang pesan dia tu memang banyak-banyak lah. Ni awak tak dengar kan? Okay, tak dengar tak apa. Okay, so apa yang penting sekarang ini, first, tak nak elak, kita tak nak terjebak, jangan kongsi maklumat, jangan benarkan guna nombor telefon, jangan benarkan akaun digunakan pihak ketiga, jangan terlibat, jangan mensyaki ada kesalahan dan juga laporkan kepada pihak berkuasa, dan yang paling penting jangan layan. Okay, itu yang paling penting lah. Sebenarnya kalau ikut video ni, adalah video yang dipesan oleh Ketua Polis Negara di mana dia menyatakan bahawa modus operandi polis sama juga macam SPRM juga, apabila kita nak berurusan dengan pihak ketiga, kita jarang untuk apa kata itu, telefon untuk buat urusan-urusan. Okay? Dia lebih kepada telefon untuk tujuan appointment, datang ke pejabat aja itu. Kita tak ada buat macam-macam, sampaikan perlu masukkan duit, anda telah disiasat dan perlu nak lepaskan anak, bayar sekian-sekian, tak pernah sebenarnya. Okay? Ini pun berlaku kepada SPRM sehingga SPRM sampai satu masa keluarkan satu poster yang mengatakan jangan berkompromi dengan skamer-skamer seperti ini. Dan yang paling anda semua ingat, kalau pada tahun lepas, saya ingat lagi pada 1 hari bulan 10 2020, apabila melibatkan beberapa orang artis telah disiasat oleh SPRM membabitkan Macau scam. Okay. Perlu diingat SPRM sebenarnya menyiasat bukan artis-artis berkenaan, okay, tapi kita menyiasat kepada penjawat awam yang melindungi Macau scam tu. Okay. Walaupun dua orang dinamakan, yang Eddie Kana dan juga Elvin itu antara orang yang kita tahan dan kita siasat, tapi sebenarnya kita siasat mereka sebab nak buka jalan kepada siapa sebenarnya yang telah melindungi mereka daripada mereka tidak dikenakan apa-apa tindakan. So SPRM punya tugas adalah ke tahap itu. Kita nak tahu siapa orang yang terlibat, sebab tu kita tahan mereka-mereka yang kononnya dilibatkan, dan untuk membantu siasatan untuk kenal pasti siapakah mereka. Okay? Tetapi kesan daripada siasatan kes berkenaan, segala macam bentuk skamer dekat dunia ni semua dilaporkan kepada SPRM untuk SPRM siasat. Okay? Macam-macam. Kami di admin Facebook SPRM sendiri terima laporan-laporan ataupun aduan-aduan, dia kena tipu, tolonglah SPRM, duit saya dah habis, dia hilang dan sebagainya. Tapi untuk kes tipu macam tu, kami banyak cadangkan untuk dilaporkan kepada agensi penguatkuasa yang berkenaan, bukan kepada SPRM. Tapi untuk kes Macau scam pada siasatan berkenaan, kita lebih kepada siasat untuk kenal pasti siapa penjawat awam terlibat yang melindungi sindiket Macau scam berkenaan. Okey Tuan, masa pun dah menceburui kita Tuan. Kita berbaki 15 minit. Jadi terima kasih dan setinggi-tinggi bahagian terhadap Tuan di atas ucapan itu tadi. Jadi kita nak buka sesi soal jawab. Peserta-peserta seminar boleh mengemukakan pertanyaan kepada Tuan penceramah. Dipersilakan. Macam tak puas tau.
Tak puas tuan. Tak puas saya dengar. Tapi masa betul-betul cepat. Ada lagi 200 slide ni. 15 minit. Oh. Itulah. Ini pun Apa sebenarnya siapa menarik juga. Apabila saya Google, saya tengok ada 5 orang yang paling dikehendaki kerana terlibat jenayah Kuala Putih dan awak kenal salah seorang dia dekat situ. Okey, sampai sekarang kita tak tahu kat mana dia. Okey, sampai sekarang pihak-pihak tertentu cari pun tak dapat jumpa. Okey, selain daripada tu kita ada juga daripada negara-negara luar, kita ada Wijaya, kita ada kita ada kat sini Jerome, kita ada Christopher, kita ada Carlos, dan ni semua adalah antara mereka yang terlibat, yang dikehendaki dalam kerana terlibat dengan jenayah Kuala Putih lah. Okay? Kalau baca kisah-kisah mereka ni memang sangat-sangat unik sebab mereka ni menggunakan kedudukan dia untuk terlibat dalam skandal-skandal sehingga menyebabkan keuntungan berlipat ganda dan hidup dalam mewah. Assalamualaikum tuan. Ada Ya. soalan daripada Muhammad Ehsan. Pertanyaan dia, jika saya dapat komisen atau introducer fee dari salesman kereta, adakah dikira sebagai rasuah? Sebabnya ada kaitan dengan tugas rasmi. Okey. Awak awak penjawat awam ke tak Ihsan tu? Saya rasa Ehsan ni penjawat awam ni tuan. Kalau penjawat awam, dia macam ni lah. Kalau saya nak kata tak, dia sepatutnya kalau sebagai penjawat awam ni kita terpakai dengan Perkiling 398. Dia Perkiling 398 ini memang straightforward. Apa saja yang awak dapat sebenarnya, macam contoh introducer ni, ada yang awak boleh consider sebagai duit tepi ataupun wang kocek lah. Maksudnya awak tak perlu pun beritahu kepada jabatan. Tapi kalau amount dia tu besar sehingga meragukan, saya rasa baik awak bawa pengisytiharan kepada jabatan sebab kita tak nak ada tomahan-tomahan apabila orang membuat aduan. Okay? Katalah awak introducer tu awak dapat 5,000 sebagai contoh. Okay? Dapat 5,000, sebagai penjawat awam untuk dapat 5,000 amount yang sangat besar walaupun tak ada kaitan dengan tugas rasmi. Saya rasa kalau awak memang aktif dalam introduce jualan-jualan seperti itu, baik awak declare dengan ketua jabatan yang awak mampu berbanding dengan gaji sedia ada yang awak dapat. Jadi kita ambil langkah selamat, kita isytiharkan. Okay? Kalau dapat introducer tu dapat RM5, RM10, RM50 tu, kalau saya nak cakap senyap-senyap macam itulah bunyinya. Tapi kalau amount tu besar, sebab Perkiling 398 ni sebenarnya sebagai seorang penjawat awam, kalau terima barangan berharga lebih daripada 500, semua sekali kena isytihar. Kita ambil benda tu sebagai piawai dia. Kalau awak terima, awak laporkan je lah. Tak payah nak hiding, yes, nyorok-nyorok, sebab kita takut ada pihak tertentu yang mungkin nampak awak terima 5,000 daripada simpulan, tapi dia pun buat saja tomahan, dia kata oh dia ni terima 5,000 daripada ni sebagai penjawat awam, sepatutnya tak boleh terima. Yang akhirnya ada tomahan siasat, kita pula tak declare. Tak pasal-pasal nanti akan ada allegation yang tak baik lah. Right? Ada soalan lain tuan. Okey. Jika sesuatu syarikat itu membayar rasuah dengan berselindung atau menggunakan director account, amount owing to director, ataupun menggunakan term expenses seperti rental or staff welfare, sundry expenses, bagaimana kaedah untuk kita kesan manipulasi tersebut dan nak kaitkan dengan kesalahan rasuah? Mohon penjelasan tuan. Wah, itu memang budak accounting betul tu. Okay? Terma-terma apa yang dia cakap tu memang berlaku semasa saya buat audit dahulu. Kadang-kadang director ni dia ambil duit syarikat tau. Dia ambil duit syarikat. Mungkin sebelum ini bila syarikat dalam keadaan sukar, dia gunakan duit sendiri untuk top up dekat modal syarikat tu. Tapi bila syarikat dah ada untung, dia pula mungkin merasakan akan ambil duit tu untuk bayar balik seperti mana yang dia telah laburkan sebelum ni. Jadi dia ambil dan kadang-kadang wujud akaun-akaun yang seperti dinyatakan tadi, amount due to director, kemudian wujudnya perbelanjaan-perbelanjaan yang hujung-hujung dia akan membantu kepada jumlah untung bersih yang
yang kecil supaya kita syarikat berkenaan kurang untuk melapor kepada pihak tertentu untuk pembayaran cukai sebagai contohnya. So apa yang berlaku adalah apa yang boleh dibuat, tentunya dia menggunakan konsep ataupun konteks sebagai accounting basis untuk kita mengenal pasti isu-isu yang macam itulah. Kalau saya bekerja dengan lembaga hasil dalam negeri sekarang, jadi saya perlu gunakan kepakaran saya untuk cari dan perbetulkan keadaan tu. Kalau katalah amount due to director tu katalah 50,000 campur expenses yang tidak dibenarkan 50,000 itu yang tak sepatutnya berlaku, saya ada hak untuk tambah balik dalam jumlah berkenaan kalikan dengan kadar cukai yang sepatutnya untuk syarikat dan akhirnya jumlah yang kita dapat campur dengan sedikit penalti itu yang kita dapat sumbang kepada kerajaan, apa kata itu, cukai yang dapat ditambah balik lah ataupun kita dapat bangkitkan cukai hasil daripada siasatan kita tu tadi. Tapi kalau awak sebagai orang yang bertugas di syarikat, kalau awak seorang accountant, tentunya awak terlibat sama. Okay? Sama ada awak rela ataupun tidak atas arahan pengurusan tertinggi syarikat berkenaan, awak buat. Dan kalau awak rasa awak nak pecahkan isu berkenaan supaya dapat diketahui umum yang tahu itu salah, pihak LSDN tentunya ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun mereka-mereka yang liable dengan financial statement itu. Tapi kalau awak lapor kepada SPRM tak boleh buat apa-apa. Sebab itu bukannya rasuah, itu lebih kepada dalaman syarikat itu sendiri. Tetapi kalau katalah dia 50,000 amount due to director, tapi director tu ambil 50,000 untuk bagi rasuah kepada pihak tertentu untuk dapatkan job ataupun tender untuk survivor syarikat berkenaan, yang itu SPRM boleh ambil tindakan menggunakan siasatan di bawah peruntukan liability corporate tu tadi, di mana syarikat telah membayar 50,000 secara rasuah kepada pihak tertentu dan syarikat boleh didenda atas kesalahan memberi rasuah berkenaan sebab dia telah menggalakkan pengurus dia ataupun pegawai yang bekerja dalam syarikat berkenaan untuk memberi rasuah. Tentulah, Mel. Ada lagi soalan tuan daripada Okey. Muhammad Ehsan juga. Bagaimana jika sebuah syarikat membuat permohonan pinjaman dengan pihak bank dengan menggunakan dokumen palsu dan laporan audit palsu? Kemudian wang pinjaman tersebut digunakan untuk manfaat peribadi direktur syarikat itu. Adakah ianya dikira sebagai tuntutan palsu atau rasuah? Dalam hal ini, adakah syarikat atau direktur tersebut boleh didakwa di bawah Seksyen 18 dan 17A Akta SPRM? Okey. Kalau saya peribadi saya, SPRM tak masuk book dalam senario ini. Okey, memasukkan dokumen untuk tujuan tertentu kemudian dapat tu lebih kepada sepatutnya bank tadi yang kena melihat balik kenapa ianya boleh diluluskan. Okey, kenapa dia tidak buat satu kajian? Yelah, kita faham bank tu terima statement syarikat, tengok syarikat dalam keadaan baik. Dia sepatutnya kena buat benchmarking. Dia tak boleh nak terima bulat-bulat sebab tak semua orang jujur kat situ. Okey, pihak bank tu sendiri perlu memegang peranan. Kalau nak dikatakan SPRM dan juga rasuah ada ke tidak unsur-unsur dekat dalam tu, personal opinion saya rasa tidak ada. Sebab dia tidak menggunakan satu kesalahan yang betul-betul genuine yang boleh dijelaskan ingredient dia dalam Seksyen 18 tu tadi, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Kalau tanya saya ada kaitan dengan SPRM, tidak. Tapi mungkin pihak-pihak tertentu yang perlu direportkan ataupun dilaporkan untuk mereka ambil tindakan lah. Mungkin seperti yang saya cakap tadi, bank itu tadi bila dia tahu itu palsu, selepas benda tu lepas, saya rasa bank perlu buat sesuatu supaya kesan loan yang telah diluluskan itu tidak berpanjangan. Mungkin dia batalkan balik kontrak, panggil dan sebagainya, ataupun ada agensi lain seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia sendiri boleh dikaitkan dan sebagainya. Tapi untuk SPRM saya rasa tidak. Okey, lagi? Ada soalan lagi?
Sebenarnya kalau ikutkan slide-slide saya lepas ni adalah berkaitan dengan rasuah, tapi saya rasa majoriti dah tahulah. Okey. Majoriti dah tahu rasuah sebenarnya walaupun dalam tempoh pandemik ni tetap menjadi-jadi, tetap berlaku, tetap menggunakan konteks yang ada sekarang ini supaya sesuai dengan keadaan semasa. Okey. Kalau kita lihat dekat sini banyak isu-isu yang SPRM sendiri dikaitkan, walaupun sebenarnya SPRM kadang-kadang terpaksa mengeluarkan kenyataan yang contoh macam slot temu janji tu dilaporkan kepada SPRM untuk vaksin tu, tapi SPRM tak boleh ambil tindakan sebab itu lebih kepada bentuk penipuan bukannya rasuah. Macam contoh ada satu kes yang katanya walk-in vaksin dekat satu tempat tu dengan membayar RM80, SPRM pergi menghantar pegawai risetnya untuk membuat semakan, tidak juga berlaku sebenarnya. Itu lebih kepada rumours pihak-pihak tertentu yang tidak berpuas hati lah. Okay? Banyaklah sebenarnya yang kita boleh kongsikan dekat sini sebenarnya. Dia slide-slide seterusnya berkaitan dengan rasuah saja. Okay? Saya nak baca banyak pula dia punya ni. Kecil pula dia punya ni lah. Dia punya apa tu? Chat punya ni. Jadi saya tak nampak sangat. Okay, ada lagi? Okay, kalau tak ada soalan daripada atau ada lagi? Sebab kita dah sampai ke hujung rancangan. Tak apa, mungkin kalau tak ada soalan ataupun kalau katalah ada pihak-pihak tertentu yang nak tanya secara direct dengan saya, boleh dapatkan nombor telefon saya daripada Urustia, daripada Adika, Jamil dan sebagainya. InsyaAllah saya boleh je kalau setakat nak tanya ataupun nak minta khidmat nasihat, saya okey. Okay? Nanti boleh je dapatkan nombor daripada mereka. InsyaAllah kita boleh, mungkin pada masa selain daripada kita jumpa dekat sini, saya doakan mungkin awak semua lulus dengan baik sampailah dapat ijazah, kemudian dapat guna ijazah tu untuk peningkatan kerjaya dekat agensi masing-masing. Saya rasa itu sudah memadai lah. Right? Kalau tak ada apa-apa, saya nak ucap terima kasih kepada UUM, kepada semua yang ada pada hari ini. Tak kira lah mungkin sama ada awak student untuk subjek ini ataupun mungkin saya difahamkan ada juga pihak tertentu yang mendengar apa kata itu saluran kita ataupun perbualan kita ni, sama ada melalui Webex ataupun di apa kata itu di Facebook. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah teruskan sokong kepada SPRM. Dan masih lagi sebenarnya kita wawarkan kalau nak laporkan kes-kes rasuah, bolehlah laporkan, jangan takut kerana anda dilindungi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Saya serahkan kepada Zarim. Terima kasih Tuan di atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati, selesai sudah program kita pada hari ini. Ucapan tahniah buat semua peserta yang beri kerjasama. Semoga semua kita dapat memanfaatkan dan berkongsi rakan-rakan yang tidak dapat turut serta. Mohon berangan tempat bertemu yang ke si antara. Baliklah Tuan membawa ilmu bina bangsa, bangunkan negara. Bunga dedak di atas para. Kalau tersilap perkara. Sekian sahaja kali ini. Minta maaf dari saya terkasar bahasa terlanjur bicara yang mengendalikan majlis sebentar tadi. Baik itu datang daripada Allah dan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan